Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini. Bersama-sama kita berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berkumpul pada malam ini tidak lain tidak bukan adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana datangnya kita ke dalam rumah Allah ini merupakan taufik dan inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak akan diberikan oleh Allah kepada kita melainkan itu adalah tanda Allah kasihkan kepada kita. Suatu hari ketika Nabi SAW keluar daripada rumah baginda Nabi SAW dan melihat beberapa orang sahabat sedang duduk berkumpul di dalam masjid Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, apa yang membuatkan kalian duduk di dalam rumah Allah ini?" Kata para sahabat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami duduk di dalam rumah Allah ini, kami duduk beramai-ramai ini adalah untuk kami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kami bersyukur kepada Allah di atas nikmat Islam, dan juga kami bersyukur kepada Allah ala ma manna alaina bika. Kami bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami dengan sahabat kamu ya Rasulullah." Maka mereka berkumpul pada malam pada waktu tersebut adalah untuk berzikir kepada Allah dan untuk berdoa kepada Allah dan untuk bersyukur kepada Allah di atas nikmat Islam dan iman, dan juga syukur di atas nikmat wujudnya baginda Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, "Demi Allah, adakah hanya dengan sebab ini kamu duduk pada petang ini?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, demi Allah, tidaklah kami duduk pada hari ini melainkan untuk perkara itu sahaja." Kata Nabi SAW, "Aku datang kepada kalian bukanlah untuk membawa khabar buruk kepada kalian, tetapi aku datang kepada kalian untuk memberitahu bahawasanya Malaikat Jibril baru saja datang kepada aku sebentar tadi dan mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kalian di hadapan para malaikatnya. Dan Allah menyebutkan nama kalian di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpulnya kita pada malam ini menyerupai pengumpulan mereka." Kata para ulama, kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai kaum itu, maka dia tergolong daripada kaum tersebut. Mungkin kita datang dengan niat yang lemah, mungkin kita datang dengan niat yang tak betul, tetapi kita menyerupai mereka. Moga-moga Allah juga memberikan kepada kita apa yang mereka perolehi daripada kemuliaan dan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi Allah ini dengan tujuan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk menjadi hamba kepada aku, hanya untuk mereka memperabdikan diri kepada aku. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya yang azali, dengan keadilannya yang Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada kita seorang hamba yang paling mulia. Bila mana Allah inginkan kita menjadi hamba kepada Allah, Allah berikan contoh. Allah hantarkan role model. Allah hantarkan idola kepada kita supaya kita tahu bagaimana cara menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak akan mampu belajar cara menjadi hamba melainkan ada contoh hamba yang terpaling mulia. Hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyifatkan baginda Nabi SAW di dalam Al-Quran. Pada tempat-tempat Allah nak tunjukkan kemuliaan pada Nabi SAW. Bila mana Allah nak tunjukkan kemuliaan pada Nabi SAW, maka Allah berikan sifat hamba ini kepada Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja." Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya kepada siapa? Kepada hamba-Nya. Ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maka Allah sifatkan Nabi sebagai hamba-Nya. Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi." Maha suci Allah yang telah menggerakkan siapa? Menggerakkan hamba-Nya. Allah berikan title hamba ini kepada Rasulullah SAW. Ketika mana Rasulullah SAW berisra' dan mi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Fa'auha ila 'abdihi ma auha." Dan kami, yakni Allah, telah mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat yang paling mulia yang ada pada baginda Nabi SAW, sehingga kita dapat faham bahawasanya terpaling mulia bagi seorang insan itu bila mana mereka sampai kepada tahap ubudiyah, sampai kepada tahap mereka memperabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana mereka kenal akan Tuhan mereka. Dan maksud liya'buduni ay liya'rufuni,
untuk mereka kenal kepada aku, dan orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika mana bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah kamu penat-penat lagi bangun malam, berdoa, beribadah pada waktu malam, sedangkan kamu dah diampunkan dosa yang sebelum dan selepasnya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna 'abdan syakura?" Bukankah sepatutnya dengan pemberian Allah kepada aku, dihapuskan dosa aku yang sebelum dan yang selepas, bukankah sepatutnya aku lebih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, aku menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita sifat seorang hamba adalah sentiasa memperabdikan diri kepada Allah. Semakin Allah tambahkan nikmat, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah berikan nikmat, semakin dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana akulu kama ya'kul 'abd wa ajlisu kama yajlisul 'abd." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku nak duduk seperti duduknya seorang hamba, dan aku nak makan seperti makannya seorang hamba. Ini sifat hamba yang ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan beralaskan meja. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tidur di atas tilam yang empuk. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah tamar. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi sedang berbaring di atas pelepah tamar, sehingga berbekas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis wahai Umar?" Katanya, "Ya Rasulullah, raja-raja Parsi, raja-raja Rom, mereka itu orang yang tak beriman kepada Allah, tetapi mereka tidur di atas tilam-tilam yang empuk. Tetapi kamu kekasih Allah tidur di atas pelepah tamar ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Wahai Umar, tak redakah kamu mereka pergi dengan dunia dan kita pergi dengan akhirat wahai Umar?" Maka itulah sifat Rasulullah SAW yang telah ditawarkan oleh Allah bergunung-gunung emas, tetapi ditolak oleh baginda Nabi SAW. Sebab itulah bila mana kita membaca syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang ulama di Terengganu bernama Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin, ayah kepada Tuanku Palu Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad, yang digelar sebagai Tuanku Tuan Besar, mengarangkan satu terjemahan bagi syahadat, asyhadatu kalimatu syahadah, menerangkan tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia menterjemahkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengatakan, dan aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi lain daripadaku akan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad anak Abdullah itu hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan bijaksananya Allah nak kita menjadi hamba kepada Allah, maka dihantarkan contoh hamba yang paling terbaik, iaitu baginda Nabi SAW. Maka kita tak akan mampu sampai kepada tahap ubudiyah, sampai ke tahap menjadi hamba kepada Allah, melainkan dengan ikut hamba yang paling mulia ini, melainkan dengan kenal hamba yang paling agung ini, hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling kenal siapa Tuhannya, dan hamba yang paling kenal siapa dirinya. Kerana kata para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bila mana kamu kenal akan diri kamu, kamu akan kenal siapa Tuhan kamu. Nak kenal Allah dengan kita kenal diri kita, di mana level kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita cara menjadi hamba yang sebenar, dan tidak ada lagi hamba yang terlebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita pada majlis Maulid Arba'in ini, setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu berlalu, apa yang berlaku kepada hati kita daripada perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita semua mengaku kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi adakah kita berinteraksi sebagai seorang hamba? Adakah kita bermuamalah dengan Allah sebagai seorang hamba? Bila mana Allah timpakan musibah kepada kita, adakah kita redha dengan musibah tersebut? Bila mana Allah uji kita dengan ujian harta benda, mungkin ujian kematian ahli keluarga, mungkin ujian apa-apa sahaja, adakah kita bangkang perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita melawan cakapannya Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Abdullah bin Alwi Haddad, "Law walima wa kaifa qawlu dhil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq." Tiga perkataan yang mesti kita hindari daripada perbuatan kita, daripada kehidupan kita. Law walima wa kaifa. Yang pertama, law.
kalaulah. Kalau aku tak mari tempat ni mungkin tak berlaku benda ni. Kalau aku pergi ke situ mungkin aku dapat benda ni. Benda dah berlaku kita kalau-kalaukan lagi. Benda dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita duk main kalau-kalau lagi. Yang kedua, 5. Kenapa berlaku sebegini? Kenapa aku yang kena uji bukan orang lain? Kenapa dia yang kena bukan aku? Kenapa dia yang dapat nikmat bukan aku yang dapat nikmat? Kita kenapakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun wa kaifa? Kita bagaimanakan kepada Allah? Bagaimana perkara ini boleh berlaku sedangkan kami dah rancang macam ni, tak jadi benda tu. Ini 3 perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatakannya selepas berlaku satu perkara. Lau walima wa kaifa. Kata Imam Haddad, lau walima wa kaifa qaulu dzil hamaq. Ini perkataan orang yang bodoh, orang yang terkenal level dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Yang telah membangkang perbuatan Allah sedangkan Allah menciptakan dirinya. Maka itulah yang perlu kita belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa redha dan juga sabar dengan apa saja ujian yang ditimpa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dilempar batu di kota Taif masih lagi mampu mendoakan kebaikan untuk musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah angkat tangan, ya Allah, ampunkan dosa mereka, dan kerana mereka tidak mengetahui ya Allah. Maka itu doa Rasulullah kepada musuhnya. Maka apakah agaknya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang cuba sedaya upaya untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari kiamat nanti, ketika mana Allah himpunkan seluruh makhluk-makhluknya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan seluruh makhluk daripada zaman Nabi Adam sampailah ke akhir zaman, setiap orang akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari itu tidak ada orang yang berbangga dengan harta yang mereka ada. Tidak ada orang yang berbangga dengan kereta besar yang mereka ada. Tidak ada orang yang berbangga dengan jawatan, pakaian dan mungkin keluarga yang ramai yang mereka ada. Tetapi di hari kiamat orang akan berbangga bila mana dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita atas dunia ni, kita akan berasa hebat, berasa bangga kalau kita dekat dengan seorang orang yang dikata bertitle besar. Mungkin dia YB ke, mungkin dia pemimpin ke, mungkin dia raja ke. Kita akan rasa hebat dan rasa bangga kalau kita dekat dengan dia. Orang kanan dia ke, ataupun hatta driver dia ke, kita akan rasa hebat. Aku ni driver pada orang yang hebat. Tetapi di hari kiamat tidak dapat berbangga dengan perkara itu. Yang berbangga di hari kiamat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Makin dia dekat dengan Nabi, makin dia berbangga. Makin dia rapat dengan Nabi, makin dia rasa dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita nak dekat dengan Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukumus salata alayya. Yang paling dekat dengan aku, yang mana orang inilah yang paling berbangga di hari kiamat, adalah orang yang paling banyak bersama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ada 2 riwayat. Yang pertama yang paling banyak berselawat, yang kedua yang paling baik akhlaknya. Kata para ulama, bermaksud orang yang paling banyak berselawat maka mereka akan diperbaiki akhlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang telah baik akhlaknya, sudah pasti mereka ini adalah orang yang banyak bersama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang sentiasa berselawat pasti Allah akan baiki akhlak mereka. Sedar ataupun tak sedar, kita duduk dalam majlis ini, Allah perbaiki akhlak kita. Allah perbaiki perbuatan kita. Allah perbaiki kata-kata kita dengan berkat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Haddad, kami dulu mengajarkan kepada anak-anak murid kami satu adab sahaja, satu akhlak saja ambil masa bertahun-tahun. Nak ajarkan, nak pasangkan kepada anak-anak muridnya satu adab sahaja mengambil beberapa tahun. Maka itu perlukan kepada mujahadah, perlukan kepada usaha. Berkata seorang daripada anak-anak murid Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, aku belajar daripada Imam Malik 20 tahun. 18 tahun aku belajar adab, 2 tahun aku belajar ilmu. Katanya alangkah baiknya kalau semua 20 tahun itu aku jadikan untuk adab semua. Kerana apa? Kerana ilmu boleh didapati di mana-mana sahaja. Tetapi adab hanya ada pada rijalnya sahaja. Adab hanya ada pada pemiliknya sahaja. Adab dan akhlak hanya ada pada orang yang berakhlak dan beradab. Bukan hanya omong-omong sahaja. Tak boleh bercakap adab tetapi diri tak beradab. Nak belajar adab, kena duduk dengan orang yang beradab. Nak belajar akhlak, duduk dengan orang yang berakhlak. Seperti mana kita kalau nak pandai baiki kereta,
kena duduk dengan pomen kereta. Nak pandai memasak, duduk dengan tukang masak. Maka nak pandai beradab sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan para ulama kita yang sentiasa mereka menjaga adab mereka pada perkataan mereka, pada akhlak mereka, sehingga tak ada perkataan mereka yang menyakiti hati orang lain. Tidak ada perbuatan mereka yang menyakiti hati orang lain. Semua perbuatan mereka dan perkataan mereka semuanya menyenangkan hati semua orang. Sama ada musuhnya ke ataupun orang yang baik dengan dia ke, semuanya akan redha dengan perbuatan dia. Semuanya akan senang dengan perbuatan dia. Ini tanda orang beradab. Orang beradab dan akhlak dengan akhlaknya Nabi SAW, maka orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan orang yang datang dengan sembahyang yang banyak, sedekah yang banyak, ibadah yang banyak, tetapi kata Nabi yang paling baik akhlaknya. Bahkan kata Nabi SAW, "Athqalu ma yuzan indallah yaumal qiyamah husnul khuluq." Amalan yang paling terberat, yang paling berat timbangannya di atas mizannya Allah Subhanahu wa taala bukanlah sedekah, bukanlah haji, bukanlah umrah, tetapi akhlak yang mulia. Kerana Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan kepada kalian untuk aku menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna. Ini tugas Nabi SAW datang kepada kita untuk memperbaiki adab kita. Maka apa faedahnya kita kalau kita hadir ke dalam majlis Maulid Arba'in ini tetapi adab kita tak berubah, tak ikut akhlaknya Nabi SAW. Mulut kita masih senang untuk menyebutkan cerita tentang keburukan orang lain. Tangan kita masih senang untuk typekan keburukan orang lain, komen tentang perkara orang lain. Tangan kita masih senang untuk sharekan keaiban orang lain. Ini tanda orang yang tak berakhlak dengan Nabi SAW. Orang yang tak mengambil manfaat daripada majlis Maulid Nabi SAW, yang majlis ini diadakan tujuan utamanya untuk kita keluar daripada majlis ini, kita tahalluq bi akhlaqin Nabi. Kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi SAW. Tak adalah perkara yang lebih menggembirakan Nabi SAW lebih daripada bila mana umatnya mengamalkan akhlak dan adab dan sunnah baginda Nabi SAW. Dan kita ambil kesempatan ini untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah bantu saudara kita di Palestin. Moga-moga Allah berikan kemenangan kepada mereka dan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah SWT kuatkan hati mereka. Dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mampu membantu mereka dengan apa sahaja yang kita boleh buat untuk kita bantu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Quran sifat-sifat tentang orang yang berjaya. Kita nak berjaya melawan orang kafir, apa caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang beriman. Allah ceritakan sifat orang yang berjaya. Berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sifat mereka yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka ini khusyuk dalam sembahyang mereka. Yang mereka ini hadir hati ketika sembahyang mereka. Cara kita nak bantu saudara kita di Palestin adalah perbaiki sembahyang kita. Baiki sembahyang kita, kerana ini sifat orang beriman yang berjaya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di mana sembahyang kita? Di mana hati kita ketika mengangkat Allahu Akbar? Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika mengangkat takbir, terbelah dinding di hadapannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan takbir kita di mana hari ini? Nak dibandingkan dengan takbir pada salafun salih, kita tak khusyuk dengan Allah Subhanahu ketika sembahyang. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimana keadaan Rasulullah di rumahnya?" Rasulullah ni dekat rumah ni macam mana? Dia garang ke? Dia mesra ke? Dia macam mana? Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW di rumahnya ka'ahadin minna, seperti macam kita semua, bergurau, tak bercakap, bermesra dengan keluarganya. Tetapi bila masa saja dengar azan, bila dengar saja seruan azan, kata Sayyidatina Aisyah, seperti Rasulullah tak kenal kami, kami pun tak kenal Rasulullah. Segera bangun dan tinggalkan segala perkara yang lain untuk pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yang kedua sifat yang Allah sebutkan tentang orang yang berjaya di dunia juga di akhirat adalah orang-orang yang berpaling daripada perkara yang lara. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan mereka.
Musuh-musuh Islam hari ini, mereka tahu dan mereka kenal akan orang beriman. Dan mereka tahu orang beriman ni akan tewas dengan datangkan perkara yang lara. Dengan bila mana orang beriman sibukkan diri dengan perkara selain daripada Allah dan Rasul, maka mereka akan tewas. Kerana itulah Allah mengatakan alladzina hum walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat orang yang berjaya adalah yang berpaling, tinggalkan. Dalam phone kita, dalam aplikasi kita, dalam sosial media kita, tinggalkan segala perkara yang melalaikan kita, bahkan kita gunakan sosial media kita untuk menyerang mereka, untuk sebarkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tunjukkan siapa orang beriman dan untuk perkenalkan kepada mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua cara ini untuk kita bantu orang-orang saudara kita di Palestin sana. Yang pertama, kita perbetulkan sembahyang kita dan kita perbanyakkan doa kepada mereka. Yang kedua, kita tinggalkan perkara-perkara yang lara sehingga kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhenti di satu tempat dalam perjalanan pulang ke Madinah, dan Nabi berhenti dengan para sahabat untuk berehat. Sahabat duduk di pokok sana, Nabi duduk di pokok sini. Dan Nabi keluarkan baju pedangnya sallallahu alaihi wasallam dan sangkutkan pedangnya di atas pokok tersebut. Tiba-tiba datang seorang kafir bernama Ghaurah bin Al-Harith, mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang mengejamkan mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan pedang Nabi di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbangun, terjaga. Kata Ghaurah bin Harith, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, sekarang siapa yang mampu halang kamu untuk aku bunuh kamu? Dia fikir tak ada orang boleh halang ya. Dia fikir dia dah mampu bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila mana Al-Ghaurah bin Harith mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang mampu menghalang kamu untuk aku bunuh kamu ya Muhammad? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah, Allah, Allah." Allah yang mampu menghalang kamu, tidak ada benda lain. Maka terjatuh pedang si kafir dan diambil pedang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di leher si kafir. Disebabkan kuatnya iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa ingat kepada Allah, naungan Allahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggegarkan hati si kafir. Terjatuh pedang, hanya dengan naungan Allah sahaja menjatuhkan pedang mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti akan ada tentera orang beriman yang mana bila mereka meraungkan Allahu Akbar, maka hancurlah tentera orang kafir. Hanya dengan melakukan Allahu Akbar. Daripada mana datang kekuatan ini? Daripada hati mereka yang berpaling daripada segala perkara yang lara dan fokus kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meletakkan pedang di lehernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yamna'uka minni?" Sekarang siapa yang mampu halang kamu untuk aku bunuh kamu? Katanya kafir tadi, "Ya Muhammad, kun khaira akhir." Wahai Muhammad, kamu jadilah lebih baik daripada aku. Aku tadi tak bunuh kamu, kamu jangan bunuh aku. Maka kata Nabi, "Adakah kamu akan beriman? Masuk Islam?" "Tidak ya Muhammad." Tapi Nabi lepaskan dia. Rahmatnya Nabi SAW tak membalas kejahatan yang diperolehi oleh kafir tadi. Bahkan Nabi lepaskan dia dan dia balik ke kaum dia mengatakan, "Aku baru saja pulang daripada sebaik-baik manusia." Dan diriwayatkan beliau masuk Islam selepas itu. Kalaulah Nabi bunuh dia tadi, tak dapat nikmat Islam dan iman daripada Allah SWT. Tetapi rahmatnya Nabi SAW nakkan kebaikan untuk dia, Nabi lepaskan dia. Ini rahmat dan sayangnya Nabi kepada umat baginda Nabi SAW. Bahkan sayang baginda melebihi had kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada baginda Nabi SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah memberkati majlis ini, ya Allah memberkati pada guru kita Syekh Al-Fadil, Syekh Taha bin Abdul Hamid, Syekh Hatta Muhammad Hatta, hafizahullah taala, dan juga moga-moga Allah jaga seluruh habaib kita yang hadir bersama kita, ya Allah jaga seluruh ahli qaryah, ahli masjid ini, ya Allah jadikan mereka sebagai pembantu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa ham-ham kesedihan-kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebarkan cinta ini kepada seluruh alam ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah saya bangun hari ini melainkan untuk mendapatkan doa daripada para habaib, para masyayikh kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.